السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur setinggi-tinggi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kesempatan untuk kita berkuliah pada malam ini. Dan insya-Allah malam ini adalah malam tamu kita berkuliah pada malam Kamis ni, hari Rabu malam Kamis. Dan insya-Allah mudah-mudahan pertukaran waktu ini tidak menjejaskan pengajian kita dan boleh memberi manfaat sebagaimana yang kita telah ambil pada kuliah sebelum daripada ini. Dan insya-Allah kita masih membincangkan pada malam ini apa yang kita bincangkan pada kuliah yang dulu, iaitu kitab berkenaan dengan salat kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah bincang dalam soal salat, malah soal ibadat secara umumnya, tentang apa yang dinamakan sebagai percampuran atau taklid mazhab yang telah kita bincangkan sebelum daripada ni, dan mencampur adukkan antara mazhab yang disebut sebagai talfiq mazhab. Jadi kita baca secara ulangan, saya baca, dan nak ulah panjang bab ni asalnya tidak memerlukan kepada perbincangan yang terlalu detail, melainkan kita baca apa yang telah kita sebut dan kemudian pergi kepada talfiq al-mazhabi, iaitu persoalan yang ketiga. Walaupun kita dah bincang sebelum daripada ni, tapi saya ulang. Persoalan taklid mazhab dan mencampur adukkan mazhab. Kerana penulis kita ni membincangkan dalam kitab ini perihal salat mengikut kacamata mazhab-mazhab yang mu'tabar, yang diiktiraf oleh ahli sunnah wal jamaah, yang diiktiraf oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama, mazhab-mazhab ini merupakan madrasah dan aliran-aliran fiqh bagi mentafsirkan nas-nas syariat dan pengambilan hukum-hukum daripadanya. Maka ia adalah metodologi fiqh dalam beristinbat, mengeluarkan hukum, tata cara ulama memahami nas-nas Al-Quran atau Al-Hadis. Kadang-kadang hukum yang sama, dalil yang sama, tapi cara mereka istinbat berbeza. Lalu satu bermazhab berpandangan begini dan mazhab yang lain berpandangan sebaliknya. Apa yang membezakan mereka? Cara mereka melihat kepada kaedah istinbat. Dia bukanlah syariat yang baru dan bukanlah sesuatu yang lain daripada Islam. Apabila kita memilih pandangan-pandangan yang ada dalam mazhab, bukanlah kita keluar daripada Islam,
malah kita berada dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah, melainkan kita pergi kepada ideologi-ideologi firqah-firqah, kumpulan-kumpulan yang sesat, yang mana pegangan mereka bukan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka itu lain daripada Islam. Tapi sekiranya kita berpegang kepada mazhab-mazhab fiqh yang mu'tabar, maka dia bukanlah syariat baru. Yang kedua, sesungguhnya syariat Islam induknya ialah nas Al-Quran dan juga Al-Hadis, dan dia lebih besar, lebih luas daripada mana-mana mazhab. Ada sebahagian manusia kata kita tak cukup berpegang dengan Al-Quran dan Hadis saja, mana dia ijma' dan juga qiyas. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, susunan yang disebut oleh para ulama sumber berhukum ijma' dan qiyas, kedudukan dia selepas daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan juga ijtihad ulama juga datang selepas daripada itu. Antara perkara yang perlu kita faham ialah apabila adanya dalil yang jelas dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka dia mesti didahulukan daripada sumber-sumber yang lain. Maka tidak ada ijtihad apabila datang satu hadis yang jelas, maka pada masa itu yang wajib ialah mengikut kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perkara yang ketiga ialah syariat Islam menjadi hujjah ke atas setiap mazhab, bukan mazhab yang menjadi hujjah ke atas syariat Islam. Jadi Islam tu lebih tinggi, Al-Quran dan Sunnah lebih tinggi, dan dia menjadi hujjah kepada mazhab. Bukanlah sesuatu mazhab menjadi hujjah kepada agama. Apa-apa perkara berkaitan dengan agama, ya betul kita mengikut mazhab, tetapi bukanlah mengikut mazhab itu satu-satunya jalan agama. Bahkan agama lebih luas daripada mazhab itu sendiri. Sesungguhnya yang keempat, asas yang mengharuskan mengikut mazhab adalah kerana diyakini bahawa dia telah berjaya memperkenalkan kepada pengikutnya hukum-hukum syariat berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kenapa kita mengikut mazhab? Sebab imam-imam mazhab telah memperkenalkan kepada kita jalan-jalan yang diyakini oleh mereka berkenaan dengan hukum-hukum syariat yang bersandarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh yang demikian, apabila ternyata bahawa mazhab tertentu tersalah dalam sesuatu masalah dan yang betulnya berada di satu pihak yang lain yang jelas, dengan jelas, maka perlulah orang yang mengikut mazhab itu berpaling daripada mazhabnya dalam masalah ini kepada pandangan mazhab yang lebih tepat itu. Ia kembali kepada persoalan ikhtilaf ini, kebenaran ini satu ataupun banyak. Yang benar ni pasti satu, sebab Nabi kita tu seorang. Bila dalam satu perkara ada dua cara buat, pastilah yang betul daripada Nabi ada satu, sebab Nabi seorang. Melainkan dalam keadaan Nabi SAW sendiri melakukan banyak kali dan banyak cara. Jadi kita kembali kepada masalah itu untuk memahami bahawa memahami kebenaran ini merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apabila kita mendapati kebenaran itu berada pada mazhab yang lain, maka hendaklah diikut mazhab itu. Bagi seseorang, yang kelima, bagi seseorang yang mengikut mazhab tertentu adalah diharuskan mengikut mazhab lain dalam setengah masalah, kerana tidaklah wajib dia terikat dengan kesemua ijtihad
mazhab yang menjadi ikutannya, tetapi ikutan kepada mazhab lain itu hendaklah berasaskan kepada dalil-dalil yang kuat dan mendorongnya beralih. Dia juga harus bertanya kepada mana-mana ulama lain daripada mazhabnya tentang hukum syarak dalam apa jua masalah dan beramal dengan fatwanya. Jadi dalam kita kata mengikut mazhab adalah sesuatu yang kita kata perlu bagi orang yang tak belajar, dia tak tahu sandaran dalil. Macam kita lah, kita tak tahu belajar, tengok ustaz solat gitu, kita kata nak solat gitu sebab ustaz solat gitu, kita mengikut dia. Tapi mengikut itu tidak sekadar itulah kebenaran sehingga mutlak tak ada boleh canggah daripada kebenaran itu. Dah, yang mutlak benar sandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak salah mengikut mazhab, tetapi apabila jelas kepada kita kebenaran dalam pendapat orang lain, imam lain, maka hendaklah dia kembali kepada kebenaran. Yang keenam, baca ringkas sebab kita dah ulas sebelum ni. Seorang muqallid mazhab hendaklah dirinya bersih dari sifat ta'assub kepada mazhabnya secara melulu. Kerana mazhab fiqh ini bukanlah pemecah belah Islam, bukan sebagai agama yang menasahkan syariat Islam, bahkan ia merupakan aliran-aliran dalam mentafsirkan syariat dan kefahamannya. Ia juga sebagai metodologi dalam penyelidikan, kajian dan kefahaman, di samping secara ilmiah dalam istinbat hukum. Kesemuanya bertujuan untuk mengenali hukum-hukum. Jadi seorang yang nak mengikut mazhab, perkara yang perlu ada dalam diri dia ialah membebaskan diri dia daripada sifat ta'assub. Dan apabila kita nak baca satu kitab yang membincangkan pandangan ulama secara luas, datang dengan pendapat A, ulama B kata begini, ulama C kata begini dengan sandaran dalil-dalilnya, maka kita perlu membersihkan diri kita daripada sifat ta'assub. Dan kita dah sebut sifat ta'assub ini ialah berpegang kepada sesuatu pandangan walaupun jelas kepada kita atau jelas kepadanya kesalahan pandangan tersebut. Jadi bersihkan diri daripada sifat ta'assub. Dan kita kena anggap bahawa mazhab-mazhab ini bukan pemecah belah masyarakat. Bila kita tengok di Mekah, kita tak pandang pun orang yang buat selain berbeza dengan kita, kita tak pandang dia sebagai salah. Tapi bila kita balik kepada tempat kita, kita tengok orang yang buat tak serupa kita sebagai salah. Nampak tak? Kenapa kita berbeza sudut pandang? Sedangkan agama itu sama ada di sana atau di sini. Kita pergi Mekah, kita tengok orang buat berbeza daripada kita, kita boleh terima. Kita kata dia mazhab sekian dan sekian. Hak ni mazhab Hanbali, hak ni mazhab Hanafi, hak ni mazhab Syafi'i dan seumpama Maliki. Tiba-tiba sampai tempat kita, orang buat lain daripada kita, terus kita kata yang ni salah. Kenapa perkara tu boleh berlaku sedemikian? Sedangkan keimanan kita atau kefahaman kita dalam masalah ini, mazhab fiqh bukanlah sesuatu yang memecah belahkan masyarakat, tetapi untuk mendekatkan umat Islam kepada amalan yang menepati syariat Allah, mengikut keadaan dan kesesuaian, bertepatan dengan dalil dan juga keadaan. Kalau ada yang melibatkan maslahat, soal jual beli berubah. Soal jual beli berubah. Dulu mungkin orang berniaga nak beli sesuatu barang, al-qabdu kena terima barang.
Sekarang ni barang duduk atas kapal, macam mana kita nak jual? Adanya al-qabdu, terima barang. Maka dengan resit sudah dikira sebagai al-qabdu, penerimaan pada sesuatu barang. Dipanggil qabdul hukmi, menerima secara hukumnya. Sebab resit ada kita boleh claim bila-bila masuk, walaupun barang tak ada pada kita. Barang tak ada depan kita, tapi surat ada. Maka dipanggil al-qabdul hukmi. Dia berubah. Maka pandangan-pandangan fiqh memberi kemudahan kepada kita dalam perkara yang berubah. Pada perkara yang tidak berubah, pandangan ini mendekatkan kita kepada amalan sebenar yang sabit, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena rasakan bahawa mazhab-mazhab ini bukanlah sesuatu yang memecah belahkan masyarakat. Sehingga bila ada orang yang bermazhab selain daripada mazhab kita, di tempat kita rasa seolah-olah dia adalah mazhab, pandangan dan amalan yang sesat. Tidak. Berlapang dada. Kerana sesungguhnya para alim ulama, imam-imam mazhab, perjuangan mereka adalah untuk mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cuma boleh jadi keuzuran yang ada pada mereka pada masa itu, sudut pandangan mereka pada waktu itu menyebabkan mereka memilih pandangan-pandangan. Dan kita juga sidang Jumaah yang dirahmati Allah, pada perkara yang ketujuh ini, kita tidak harus merasa sempit dada dengan adanya perbezaan pandangan dan ijtihad mazhab-mazhab, kerana perbezaan kefahaman itu adalah sesuatu perkara tabi'i kepada manusia. Perbezaan pandangan tabiat. Semua orang berselisih pandangan. Kita tak akan jumpa dua manusia sama pandangannya daripada A sampai Z, daripada start awal dia hidup sampai dia mati. Dah. Baik secara mana dua orang pun, pasti ada perbezaan. Dan inilah lumrah manusia. Kita dah sebut sebelum daripada ni, malaikat pun berselisih pendapat. Bila kisah seorang lelaki yang membunuh 99 orang, kemudian dia ditanya orang alim, bolehkah aku nak taubat? Orang alim kata tak boleh. Dia bunuh seorang lagi, cukup 100. Pergi minta dengan seorang pandangan alim lagi nak bertaubat. Lalu dia dinasihatkan pergi kepada satu tempat. Hadis yang masyhur, dalam perjalanan mati tengah jalan, turun dua malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Kedua-duanya kata, hak ni hak aku. Sehingga Allah turunkan satu malaikat untuk memutuskan perselisihan di antara dua malaikat. Maksudnya apa? Perbezaan pandangan itu warid, ada pada manusia, bahkan juga pada malaikat. Lalu janganlah kita bersifat dengan dada yang sempit dalam melihat kepada pandangan-pandangan para ulama. Maka sudah pasti berbeza tentang istinbat dan kefahaman. Bahkan kita harus berbangga dengan perbezaan ilmu fiqh ini yang telah mewariskan kepada kita perbendaharaan yang besar. Dan kita menganggap itu sebagai satu tanda kesuburan dan hidupnya fiqh. Betapa luasnya pemikiran fuqaha agung kita dalam melaksanakan khidmat kepada syariat Islam yang mulia. Dan yang ke-8, apabila kita memahami bersifat berlapang dada dalam masalah ini, hendaklah kita memahami daya usaha yang dicurahkan oleh para ulama mujtahidin dalam pelbagai mazhab. Hendaklah kita menghormati dan beradab terhadap mereka serta mendoakan kebaikan kepada mereka, dan kita percaya bahawa mereka akan mendapat ganjaran pahala sama ada ijtihad mereka tepat atau tidak, asalkan mereka ikhlas dan telah berusaha bersungguh-sungguh dengan takwa dan iman dalam mengeluarkan hukum. Apabila kita meletakkan kemuliaan para ulama pada tempatnya, bahawa semua ulama-ulama
yang telah berijtihad, mereka telah berusaha dengan usaha yang terbaik. Satu perkara yang perlu kepada kita dalam memahami dan dalam membicarakan masalah yang terdapat padanya banyak pandangan ulama, lalu kita memilih satu pandangan. Kita memilih satu pandangan. Penting untuk kita memahami bahawa memilih pandangan, satu pandangan, bukanlah secara automatiknya mengatakan pandangan yang ditolak itu tidak betul. Kalau kita kata saya memilih pandangan dalam mazhab Hambali sebagai contoh, berbeza dengan pandangan mazhab Syafi'i. Seorang manusia tak boleh kata, kalau gitu kamu kata Imam Syafi'i tak betul. Tak, kita tak akan kata begitu. Memilih pandangan ulama bukanlah bermaksud kita menyalahkan ulama yang kita tak pilih, tak. Sebab tu kita memahami maksud perkara yang ketujuh ini, kita menghormati para ulama dan meletakkan mereka pada tahap yang sepatutnya. Apabila kita meninggalkan pandangan mereka kerana memilih pandangan yang lain, bukan bererti kita kata dia salah, tak. Tetapi kita memilih pandangan yang lebih tepat. Kita memilih pandangan yang lebih baik. Dan sekiranya mereka berijtihad dalam masalah itu tiba-tiba salah, maka sesungguhnya mereka tetap mendapat pahala ijtihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja kita sidang Jumaah yang dirahmati Allah bukanlah untuk menyatakan kesalahan para ulama, tak. Dalam kita nak bincang masalah ni, jangan kita letak apa pandangan ulama ni yang berbeza dengan Quran dan Sunnah. Kita tidak meletakkan sudut pandang itu, tetapi kita untuk cari manakah pandangan yang lebih menepati Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga bila kita memilih satu pandangan, maka kita kata ini lebih saya suka, ini lebih saya tenang hati padanya. Dalam masa yang sama, kita tidak menyalahkan dan menyesatkan pandangan yang tidak kita amalkan, selama mana dia dalam ijtihad dan pandangan fiqh yang mu'tabar. Jadi taklah orang soleh kata, sekiranya kita pilih satu pandangan, kalau gitu mu kata iman ni tak betul, kalau gitu mu kata iman ni salah. Dah, memilih pandangan yang lebih tepat berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun ijtihad para ulama tidaklah bermaksud bahawa kita menyatakan kesesatan orang yang kita tak pilih. Baik, boleh tu. Persoalan yang seterusnya ialah berkenaan dengan talfiq. Talfiq mazhab ialah ambil mencampur adukkan antara mazhab. Ambil tu sikit, ni sikit, tu sikit, ni sikit. Dia panggil talfiq al-mazhab. Mereka yang telah berpegang kepada satu-satu mazhab tertentu boleh bertaklid dengan mazhab lain dengan syarat tidak berlaku talfiq atau tarkib. Keharusan ini boleh berlaku dengan beberapa syarat. Jadi kita nak taklid kepada satu mazhab, kemudian ada beberapa syarat supaya dia tak jadi kepada talfiq. Taklid ini ialah maksudnya mengikuti satu pandangan ulama tanpa kita meneliti dalilnya. Kita tak tahu, kita ikut je. Kita panggil taklid. Kalau orang yang dah belajar, maka dia tahu berdasarkan dalil, maka itu tak panggil taklid. Taklid ni ialah dia tak tahu apa, kemudian dia ikut. Tiba-tiba dalam bertaklid, dia taklid tu, dia ambil tu, dia ambil ni, maka dia jadi namanya talfiq. Baik. Syarat bertaklid supaya tidak menjadi talfiq. Boleh faham tak masalah tu? Bahasa tinggi. Saya pun nak sikit cepat-cepat. Tu baca cepat derah tu. Kalau baca panjang-panjang takut tak masuk juga. Syaratnya ialah jangan bertaklid sehingga membawa kepada talfiq yang dilarang.
iaitu percampuran satu pandangan ulama mazhab sehingga menjadikan terkeluar daripada semua pandangan ulama. Dia campur hak ni sikit, hak tu sikit, hak ni sikit, sehingga hak dia buat tu tak ada langsung pandangan ulama kata begitu. Dia nak kahwin, dia ambil pandangan hak kata tak perlu wali, mazhab Hanafi. Dia ambil pandangan tak perlu saksi, mazhab Maliki. Pandangan tak perlu mahar, sehingga akhirnya dia menikah dia dengan perempuan tu tak ada apa-apa, aku nikahkan diriku denganmu. Sehingga pandangan tu sebenarnya tak ada ulama pun kata begitu. Boleh faham? Jadi dalam mencari masalah fiqh ni, bukan maksud kita nak pilih-pilih ni ikut suka kita, tak. Hari ni bila kita nak bentangkan masalah fiqh salat lepas daripada ni, bukanlah maksud kita bentang tu kita tengok hak mana kita kenal lepas tu kita ambil, tak. Itu bukan sifat cara kita meneliti pandangan para ulama. Sehingga bila kita buat tu rupa-rupanya tak ada seorang pun ulama buat supaya kita buat. Tenaya oleh kita. Syarat yang kedua, tidak bertujuan sengaja mencari-cari rukhsah, iaitu yang mudah. Pilih ni bukan kerana dalil, bukan kerana agama, tapi pilih kerana nak cari hak mudah. Hak mana paling mudah sekali dalam banyak-banyak pandangan, hak ni akan ambil. Payahlah. Ada setengah tu dia kata, saya lebih selesa dengan pandangan Syiah, dia kata. Sebab apa? Sebab mudah. Ada orang kata begitu, sebab mudah. Kalau kita duk ngaji ni macam-macam syarat, begitu begini. Ada sampai boleh terkeluar agama kerana dia cari kemudahan. Ada sampai kadang-kadang dia boleh cari kebenaran, jumpa kebenaran dalam agama lain. Dia katalah, padahal masalahnya bukan sebab kebenaran duduk dalam agama lain, dia tak ngaji agama Islam. Lepas tu dia kata orang lain benar. Jadi masalah yang berlaku pada kita, kadang-kadang kita tidak meneliti induk masalah itu. Dan manusia dalam memilih pandangan ada yang sengaja mencari yang paling mudah. Dalam baik jual beli, oleh kerana nak mengharuskan jual beli yang haram ataupun sesuatu jual beli yang telah diguna pakai, wak mari dalil macam gini. Dia kata semua ulama kata tak boleh, sehingga kita jumpa satu pandangan kata boleh, kita ambil ni. Perbuatan begitu dinamakan tatabbu'ur rukhas. Cari perbezaan pandangan, cari hak paling mudah hak kita nak ambil. Maka para ulama mengatakan, man tatabba'ar rukhas tazandaqa. Orang yang cari yang mudah je dalam pandangan ni, orang ni tak ada agama. Orang yang cari hanya perkara mudah dalam agama, yang ni tak ada agama. Sebab agama ni bukan ikut nafsu kita, dah. Agama ni ikut syariat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang cari mudah tu sebab nafsu. Cari hak mudah, cari hak tu cara, akhir sekali kira hak mudah. Lama-lama pakai mudah semayang pun niat ni. Tak ada takbir, tak ada baca apa, pasal apa? Sesak barang. Man tatabba'a rukhas tazandaq. Baik. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i dan Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki, amalan ini iaitu tatabbu'ur rukhas dilarang secara ijma'. Pilih-pilih yang mudah. Jadi kita bincang lepas dah benda ni, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita kena letak dalam kepala kita bukan sebab nak cari hak mudah, tapi nak cari yang tepat berdasarkan dalil. Boleh? Sebagai contoh dia kata sini, sungguh pun orang awam yang telah berpegang secara ikut-ikut tanpa ilmu dan tanpa mengetahui dalil dengan satu mazhab tertentu, boleh bertaklid mazhab lain dalam satu-satu masalah
tetapi dia mestilah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi kalau orang yang tak tahu dia tengok, dia nak ikut juga, maka ada syarat-syarat yang perlu dia ikut. Syaratnya jangan kerana nak cari hak mudah. Syaratnya adalah jangan buat sampai peringkat terkeluar daripada semua pandangan ulama, tapi mestilah dalam ruang lingkup yang masih dibenarkan oleh agama. Contoh, sekiranya seseorang yang ingin berpegang kepada pendapat mazhab Hanafi dalam hal membatalkan wuduk, seperti tidak batal bersentuh kulit dengan isteri contohnya. Contohnya dalam mazhab Hanafi, bahkan 3 mazhab lain, Hambali, Maliki, Hanafi, semuanya kata bersentuh kulit dengan isteri tidak membatalkan wuduk. Hanya mazhab Syafi'i saja satu mazhab yang kata batal. 3 lain kata tidak batal. Baik. Macam kita pergi Mekah lah. Dah. Kita kata kita ambil air semaya kebal. Sepasal dengan air semaya kebal ni masuk dalam mazhab lain tak batal. Istilah kebal tak kebal tu tidaklah begitu. Istilah kita. Maka tak batal tak kebal. Lepas tu kalau ketuk tak kebal juga. Serupa je. Maka dia perlulah mengambil wuduk juga menurut cara mazhab Hanafi, iaitu wajib membasuh 1/4 daripada kepalanya. Kesimpulannya, ia juga perlu memelihara syarat-syarat sah salat dan menjauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk menurut mazhab yang sama. Demikian fatwa oleh Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i. Ni bab basuh kepala, sebab yang berbeza dalam bab wuduk ni basuh kepala. Ambil komo, ambil air dalam hidung. Basuh kepala, Imam Syafi'i kata 3 orang depan. Ulama beza sidang jemaah yang dirahmati Allah. Soal basuh kepala ni, kita nak suruh faham satu perkara. Sebelum daripada kita akan bincang bab wuduk lepas daripada ni pun. Tapi nak sebutnya bahawa apa yang kita buat, contohnya ambil air sedikit kemudian basuh sikit atas kepala, sekadar 3 helai rambut. Masalah basuh kepala ni ada 2 perkara yang perlu kita faham. Yang pertama yang disepakati oleh semua ulama ialah yang afdal mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi basuh semua kepala dia, daripada depan sampai ke belakang, kemudian pergi depan. Ini adalah cara wuduk yang paling sempurna dan disepakati oleh semua mazhab. Satu. Yang kedua, ulama berbeza pandangan. Kadar paling minima boleh basuh kepala. Kadar paling minima boleh basuh kepala. Masalah ni ialah kadar paling minima boleh basuh kepala. Imam Ahmad kata tak ada minima, tak minima, moga Nabi basuh belakang, basuh belakang. Supaya tangan mungkin kita daripada sini sampai sini tak ada minima, sini gapo dak, semua. Tapi ulama lain tengok, kalau dilihat kepada amalan menyapu di atas khuf, sapu khuf contohnya, sapu atas stocking kaki kulit, stocking kulit, kalau stocking tu koyak sikit tembuh, kadang-kadang koyak tu 1/3 terbuka, 2/3 tertutup, boleh lagi sapu. Sapu di atas khuf dengan sapu di atas kepala, amalannya sapu, sama sapu. Maka sebahagian ulama kata, oleh kerana sapu di atas khuf boleh sapu 2/3 khuf dan dia dikira sebagai sapu khuf, maka sapu kepala pun, kalau sapu 2/3 kepala, dia kira sah ambil wuduk. Itu pandangan yang kata 2/3. Ada yang kata sampai khuf ni koyak 2/3 koyak, tinggal 1/3 je ada.
boleh lagi sapu di atas khuf. Maka dia kata oleh kerana sapu di atas khuf qadar 1/3 pun dikira sah, maka sapu kepala pun begitu juga. 1/3 daripada kepala atau 1/4 daripada kepala dikira sah, maka satu kepala daripada kepala dikira sah. Boleh faham? Perbincangan ulama qadar paling minimal. Imam Asy-Syafi'i kata merujuk kepada hadis yang lain, bukan dalam bab wuduk, tapi menyapu kepala menyapu kepala anak yatim. Bila Nabi kata menyapu kepala anak yatim dapat pahala sekian-sekian. Apakah syarat bila kita pergi jumpa anak yatim kita gosok semua kepala dia baru dapat pahala? Ataupun kita letak tangan di atas kepala dia? Dek, apa khabar? Kita dapat dah pahala menyapu kepala anak yatim. Dalam bab anak yatim memang kita letak gitu pun dapat pahala dah. Maka Imam Asy-Syafi'i kata begitu juga dalam bab wuduk, sapu sedikit daripada kepala dikira sapu kepala. Semua pandangan ulama ada wijhatun nazar, ada sudut pandang masing-masing. Dan kita tak kata siapa betul dan kita kata siapa. Ini ijtihad para ulama. Tapi janganlah pula kita meninggalkan persoalan yang pertama tadi, bahawa kesepakatan semua ulama bahawa wuduk yang paling afdal ialah basuh semua. Sehingga hari ni seolah-olah kita pergi basuh, itulah dia mazhab Syafi'i semata-mata. Dah, yang dipertikaikan ialah qadar paling minima, bukan qadar cara basuh kepala. Dah, nampak tak? Sebab tu bila kita membentangkan pandangan para ulama dalam bab amalan-amalan ibadah, kita mesti melihat dengan sudut pandang yang benar. Atas titik mana para ulama berselisih pendapat, selepas daripada mereka bersepakat pada sesuatu perkara. Hari ni kan andai kata kita bermazhab Syafi'i, tak boleh ke basuh kepala-kepala semua? Boleh. Boleh, bahkan dalam mazhab Syafi'i itulah yang paling afdal. Tapi kita berpada dengan pandangan yang paling minimal basuh ujung rambut. Nampak tak? Jadi insya-Allah dalam pembentangan kita selepas daripada ni, kita akan membantu para jemaah sekalian melihat kepada tata cara beramal yang paling afdal. Sebab kita ni umur kita sikit, masa kita pendek, tapi kita nak kepada pahala yang banyak. Betul ke tidak? Kalau melihat kepada umur kita, Allahu Akbar, tak cukup masa yang ada dengan kita. Walaupun kadang-kadang kita lalai, kita leka, tu tolak dalam umur pendek, tolak pula lalai leka tu lagilah pendek. Sebab tu bila kita beramal, kita mencari amalan yang paling afdal. Sebab itulah pahala yang paling banyak. Orang basuh kepala sikit dengan orang basuh kepala semua, mana pahala lebih banyak? Pasti yang lebih banyak. Sebab itu lebih afdal. Bila kita membentangkan tata cara beramal mengikut pandangan-pandangan mazhab, kita memilih yang paling afdal, yang paling dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya kita mendapat pahala yang lebih, supaya kita melakukan amalan yang paling afdal, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan maksud membincangkan masalah pandangan ulama untuk menyatakan orang itu tak betul dan orang ini salah. Tak. Itu bukan kerja kita. Bahkan sekiranya ada orang yang masih berpegang kepada pandangan dia, kita berlapang dada. Mustahil semua orang serupa dengan kita. Tak. Hatta para sahabat kita dah kata berselisih pandangan dan pendapat. Maka tujuan kita, semua manusia bertujuan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan kita untuk mencapai keredaan Allah dan amalan yang paling afdal adalah dengan merujuk kepada apa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu kalau kita tengok para ulama dulu, lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau benda baik pasti sahabat dulu buat. Tak ada kita dah buat. Sahabat ni antara kelebihan mereka, bila dia tengok Nabi buat sesuatu perkara, dia tak tanya dah hak mana kita paling buat, minimal dak. Dan kita juga yakin apabila Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bila mereka membincangkan masalah qadar minima, bukanlah itu amalan mereka, tapi masalah mereka bincang dari sudut fiqh. Dia buat yang afdal juga. Sebagai contoh, bila Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan salat berjamaah sunat muakkad, mazhab Hanafi kata, mazhab Hambali kata salat berjamaah di masjid fardu wajib. Dia kata sunat muakkad. Dia kata sunat muakkad pun kita yakin bahawa para ulama bukanlah orang yang dengan pandangan sunat dia sembahyang di rumah, dah. Dia membincangkan pada sudut fiqhnya begitu. Sebab tu kita dalam menilai pandangan ini, carilah yang paling afdal, carilah yang paling menepati sunnah, carilah pahala yang berlipat kali ganda. Sesungguhnya masa yang ada dengan kita sangat-sangat pendek, dan carilah amalan yang afdal, kerana itu mendatangkan pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun mencampur adukkan pandangan mazhab dalam perkara yang tidak terkait dengan hal rukun, sah dan batal, tetapi hanya berkait dengan perkara-perkara sunat dan kesempurnaan sesuatu amalan, maka tiadalah larangan mengambil pandangan yang terlebih baik walaupun terkeluar daripada pandangan atau mazhab pegangannya, terutamanya jika dia berlandaskan dalil-dalil yang dipelajari dan diyakininya. Inilah keadaan yang banyak akan dijumpai oleh pembaca di sini. Dia kata hatta kadang-kadang perbincangan ini di luar daripada perkara yang rukun, sah, batal, dak, tapi kita tahu dalil mengatakan begitu. Akad takbir macam mana? Sah berlaku, asal tak akad tangan pun sah juga. Takbiratul ihram. Tapi bila kita tahu Nabi buat begitu, kita nak buat. Sebab apa? Kita mencari kesempurnaan ibadah. Jadi dalam menilai pandangan ulama, berlapang dada, kita tuju matlamat kita adalah mencari redha Allah. Dan kalau kita faham masalah itu, insya-Allah kita akan berjalan di atas landasan ini dalam membincangkan dan membentangkan kitab ini, insya-Allah. Dah agak beberapa minggu ni saya nak tekankan soal perbezaan pandangan ni. Boleh jadi ada yang kata jemu dan mengulang-ulang, tetapi soal asas sebelum kita mendalami sesuatu masalah ini penting, supaya bila kita berdepan dengan masalah secara realitinya, kita tidak gundah gulana dan kita tidak pening dalam masalah tersebut. Dari maslahat kita, keutamaan kita dalam memilih pandangan ialah apa yang tepat dengan sunnah Nabi, kerana dengan sunnah itu kita mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mencari amalan yang paling afdal, insya-Allah. Asalnya sekadar itulah dulu untuk malam ni. Kita akan sambung pada bab yang kedua pada minggu yang akan datang, tentang masalah maklumat asas berkaitan dengan salat pada muka surat yang ke-9, insya-Allah. Asas, sangat-sangat asas, kita tak bincang secara detail. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tukar. Saya pakai. Ubi tak rakam.
Bateri ni kena charge dulu Ustaz. Dah tinggal 1 bar. Apa mana paman atau enggak rusak? Kamera